manakala drafting akan bermula sekarang juga. Tim yang akan menentang satu sama lain adalah Black Bulls Esports menentang Rex Borneo Hibiscus. Nama mereka pun dah macam wah, idola punya nama Memang mantap manakala Baras akan di-ban keluar. Masih lagi ada beberapa pick untuk dua-dua tim boleh melakukan, di manakah ban pertama Baras kemungkinan tinggi Matilda akan di-ban. Dan seterusnya kita ada Xbox, kita ada Phobius, kita ada Pakito. Inilah dia 3 hero yang akan di-ban dalam banning seterusnya. Tapi Link akan menjadi fokus utama untuk Black Bulls Esports. I rasa mereka ada experience menentang Rex Borneo Hibiscus kot. Sebab itu mereka terus menendang keluar Link ini. Kalau tak macam mana mereka tahu ada pengguna Link yang idola, kemungkinan tinggi ataupun mereka biasa join tournament jumpa Link yang terlalu OP, terlalu idola, and then terus menangis lah menjumpai Link itu. Manakala Johit juga akan dikeluarkan 2 hero yang agak cantik yang memang mengacau rotation setiap orang. I dah faham kenapa banning ini. So mereka nak mengelakkan Ejector dan juga Unstoppable Force. Kemungkinan tinggi Team Rex Borneo Hibiscus akan menggunakan a lot of high end pula. Minta maaf mereka akan menggunakan a lot of high ground hero. So kalau mereka nak entry untuk mendapatkan kill, mereka perlu mengelakkan adanya Johit. Sebab kalau Team Black Bull Esports ada Johit and then Team Rex Borneo Hibiscus mempunyai a lot of high ground heroes, memang dia akan mengacau rotation kita and then dia akan memang memberikan kita masa yang sangat-sangat sukar. Manakala Pakito dan juga Xbox akan diberikan dalam satu team. So bila ada Pakito dan juga Xbox dalam satu team, ini maknanya team mereka boleh memberikan damage yang sangat-sangat tinggi, di manakah mereka boleh terus menang sahaja. So kalau ikut saya kan, I tak tahu macam mana I nak cakap, but dua-dua team punya drafting is going to be really good dibandingkan Yves and also Angela diberikan di dalam satu team. Yves boleh saja protect sesiapa yang ada, boleh saja memberikan a bit of a buff of momentum speed. So kalau dah ada Angela, kemungkinan tinggi team ini boleh menggunakan Roger. Link dah dikeluarkan. Kalau bukan Link, Roger. Kalau bukan Roger, Esmeralda. Kalau bukan Esmeralda juga, Tamus boleh digunakan. So hero-hero sebegini boleh saja diberikan ataupun digunakan untuk memanfaatkan kegunaan Angela's hard guard dia. So kalau nak menggunakan Angela's hard guard, betul-betul kena ada hero yang boleh kejar orang tanpa masalah. And right now kita dapat melihat Selinah juga akan dipilih. Kalau tak silap saya, dia diberikan, dia flicker lah. Ingat dia nak jadi jungle guys. So ban yang seterusnya adalah Kaja mengelakkan hero ini. Untuk Team Black Bulls Esports, mereka boleh sahaja ban Phobius, mereka boleh sahaja ban Barats, but mereka ban Yi Shin. So right now kalau kita melihat pada drafting ini sangat-sangat kuat. Untuk mereka, I rasa mereka boleh menggunakan Hayabusa dengan baik. Dah ada Hayabusa, backline dah secure, Yves akan mati. Jangan cakap nak bawa Layla. Kalau bawa Layla, saya akan auto support Black Bulls Esports tanpa masalah. Dan sekarang ini kalau kita melihat pada gameplay ini, Hellcat dan juga Layla, betul-betul mereka bawakan Layla guys. I tak boleh nak brain. Why do you wanna bring a Layla today? I don't know. Lihat pada mereka, mereka ada Tigreal. Ini sangat interesting guys. Dan Layla, untuk information korang guys, Layla dengan dia punya buff baru, dia bukan di buff lah, dia diberikan kan patch ni, patch MM. Layla is a really nice hero untuk menggunakan di gold lane, di manakah dia boleh dapat a lot of plus point, di manakah dia dapat range, dia boleh dapatkan damage besar, but
It is nice. Tetapi mari kita memperkenalkan player-player daripada Black Bull. Kita ada Lolicon, Boblos, Longai, Yota, Sukuna. And daripada Rex, kita ada Wong, Feifung, Shaz, Is That Nofly. And kita ada Super, Layas dan juga player ke-6 atau player 6. So adanya hero-hero sebegini and ada Layla di sini. Inilah yang paling interesting. Ada Layla guys. Balman Berserker Fury. Yap, I rasa damage akan ditinggikan. Balman punya Berserker Fury actually setiap kali dia pusingkan dia berikan damage. So kan Berserker Fury kalau damage tinggi, critical pun tinggi. So that's why mereka akan menggunakan Berserker Fury. Slow. Kalau anda rasa anda juga boleh memenangi di dalam playoff, di dalam Think Esport Championship, jangan lupa untuk mendapatkan register link di dalam comment section. Kita dah pin lagi guys untuk anda. So dapatkanlah apa yang boleh. Dan sekarang ini Tigreal akan cuba untuk melakukan rusuhan. Angela keluar daripada bush tanpa tengok Tigreal ada kat sana sebab Tigreal terlalu laju tadi. Dan itulah dia, Tigreal akan masuk ke dalam bush dan dia akan menolak ke tidak. Oh, dia tak menolak, dia just datang and then dia just pergi macam tu. And then dia akan ikut arah ini. Dia akan ke arah red buff guys. Dia akan ke arah buff merah. Dia memang betul-betul IQ 300. Dia dah tahu Hellcat ini tak boleh nak farm. And then lihat pada beliau. Beliau masuk daripada tadi guys. Dia tak kisah ada siapa, dia akan masuk. But damage yang diterima oleh beliau adalah sangat-sangat tinggi. Dan sekarang ini dia terpaksa menggunakan Sacred Hammer untuk meloloskan diri. Tetapi Super Lace menerima damage yang sangat besar pada masa yang sama. Lone Guy belum lagi level 2 tetapi Yves telah pun dijatuhkan. Abyssal Arrow Selena yang sangat-sangat bisa mendapatkan satu kill, manakala Wong Lung Fei dia dah hampir-hampir dah level 4. Boleh saja memasuki mendapatkan stun and pick off, terus menghantar balik Balman ke rumah bat mereka. Tak nak. But right now the most important thing adalah Shaz. I nak katakan Pakito dia dah I tak boleh nak katakan apa guys. Rex, Bonio, Hibiscus, mereka dah kuat di sini and then mereka boleh menang tanpa masalah. But Black Bulls Esport ada satu je peluang. Layla mereka jadi terlalu kuat. If Layla mereka terlalu kuat, mereka boleh menang. And right again, Abyssal Arrow tidak terkena. Sayang sekali Tigreal masih boleh mengacau buff ini. But dia kata tak naklah saya kacau buff ni. And dia akan menggunakan Sacred Hammer untuk melarikan diri. Satu lagi stun yang agak cantik dikenakan kepada Lone Guy. Lone Guy nyawanya sangat-sangat rendah. Terus menggunakan flicker meloloskan diri daripada player-player ini. Abyssal Arrow once again akan dikeluarkan untuk mendapatkan pick off but tidak berjaya geng. Dan sekarang ini Turtle telah pun dimulakan oleh Team Rex, Bonio, Hibiscus. Macam mana mereka nak menang? Satu je cara, mereka perlu menang dengan penuh force. But Sukuna di bottom lane seperti dia menjadi orang yang sangat kuat. Lihat pada mereka, Boblos menerima damage agak tinggi. Boblos akan terjatuh tanpa masalah. Dan di top lane free saja Selena akan dijadikan fokus utama. Selena cuba untuk meloloskan diri but dia akan diberikan kematian. Free turret di top lane. I rasa Pakito akan mendapatkan turret itu tanpa masalah. Since tiada minion, dia nak push selaju yang boleh. So nampaknya mereka tak boleh nak mendapatkan turret itu. So mereka akan fokus tempat lain. Back to the game di manakah City, implosion yang sangat cantik ditolak ke belakang. Abyssal Arrow terkena, terus terjatuh. Inilah sebab kita kena ada pure tank, sebab ada banyak skill CC boleh digunakan. Pada masa yang sama sekarang ini, kalau kita melihat pada Layla bersorangan diri. Layla akan diberikan fokus utama. Layla nak larikan diri pun tak boleh, terus diberikan stun and di belakang kena dibakar. Apa lagi mereka nak guys? Dengan takdilah Rex, Bonio, Hibiscus main seperti ini, I rasa aggressive gameplay mereka akan menjadi lebih padu. But right now another Abyssal Arrow yang sangat-sangat cantik terkeluar kepada Yves. Boleh saja dia membuka reward mansion, but lihat pada Balman dan juga Balman dan juga Hellcat, dia memang fokus ke top lane tanpa masalah, and bottom lane terus dijatuhkan. So Lolicon, Yota semua sudah pun bersedia untuk melakukan engagement. But right now Wong Fei Kang
Wang Lei Fung. I tak tahu kenapa nama dia orang sangat-sangat besar. And right now another kill di mid lane, di manakah a bit by a bit satu lagi stun Lolicon cuba untuk meloloskan diri, tetapi beliau tidak boleh membuat apa-apa. Balmond telah pun diberikan kematian. And right now turtle ini terlalu open, di manakah mereka boleh ambil. And another Abyssal Arrow terkena tepat but Shaz, manakah Abyssal Arrow terkena. Sayang sekali, dah kena Abyssal Arrow, nak menggunakan Soul Eater, beliau pula salah tempat. Soul Eater ke minion. Idola lah. So Rex Borneo Hibiscus 9-1 mendapatkan leading sebanyak 5,000 gol. And kat sini Black Bull Esports ada masalah besar macam mana mereka nak counter back goal lead ini. Adakah mereka nak melakukan farming forever ataupun mereka nak gaduh back? Kalau mereka nak gaduh back, mereka kena tahu manakah power spike mereka. Mereka kena pick off seorang demi seorang. And right now another pick off yang agak cantik daripada 3 terus menangkap seorang. Oh, ini I tak boleh nak kata apa-apa. Balmond baru nak keluar, terus dikenakan Abyssal Arrow, terus sahaja dihantar ke emergency ward begitu sahaja. And another Abyssal Arrow terjatuh, mega kill. I tak tahu apa I nak kata, but it was a really nice thing. And another Abyssal Arrow terkeluar tetapi tidak terkena, tetapi dia akan dikenakan slow daripada Abyssal Trap sahaja. So inilah dia game play yang agak mantap ditunjukkan oleh Rex Borneo Hibiscus menggunakan Aogi Shadow Kill, cuba untuk mendapatkan kill but tidak boleh membuat apa-apa. Abyssal Arrow masih lagi ada milik pada Selena ini. Kemungkinan tinggi beliau tidak akan menggunakan Abyssal Arrow, gunakan untuk check bush, tapi bush itu tidak dipenuhi dengan teammate Black Bull. Manakala lihat pada Hellcat akan masuk memberikan silent, tetapi Nolly, apakah gameplay itu? Letupan maut daripada Xbox, cuba untuk memberikan ability counter, masih lagi milik pada seorang ball boss. Nama dia Boplos. Abyssal Arrow, another time, another one, macam itu saja. I tak tahulah guys macam mana I nak katakan gameplay ini. Rex Borneo Hibiscus, Shaz dan juga Is That Nolly memang membuat kerja yang baik. Manakala Layla, kalau anda tak lihat, melefit gunner kita menggunakan ultimate beliau mendapatkan satu lagi kill. Manakala di mid lane tier yang kedua kemungkinan tinggi akan terjatuh di tangan tim Rex Borneo Hibiscus juga. Tumbukan maut daripada Pakito tidak terkena. And itu dia satu lagi dimiliki oleh tim Rex Borneo Hibiscus. And sekarang ini Legendary telah pun dikenakan kepada Nolly. Nolly berjaya meloloskan diri dengan adanya kill back demi kill. Inilah dia orang kata team play yang sangat cantik, execution yang well played sahaja, boleh dikatakan macam ni. And right now untuk Red Borneo Hibiscus, well play mereka sangat cantik, di manakah mereka dah aturkan cara diri sendiri macam mana nak pick off, macam mana nak end team fight. Sebab lihat pada tinggal tadi memang sangat-sangat kuat dan hampir-hampir saja another Abyssal Arrow of the year terkena. I nak katakan Shaz betul-betul training kau untuk melakukan Abyssal Arrow guys. Dia punya prediction pun banyak kena guys. Dia just predict macam tu and then boleh saja dikenakan. And right now kalau kita lihat pada game ini, kita dah masuk ke pada minit yang ke-7. Kemungkinan tinggi lot yang seterusnya akan terjadi. Itulah dia, implosion tepat-tepat terkena kepada 3 orang. Letupan power daripada Last Insanity mencari Saki Baki, double kill. And Abyssal Arrow once again menjadi the impressive pula, minta maaf impressive stun. Again Abyssal Arrow, again another kill. And itulah dia, Rex Borneo Hibiscus mencipta satu lagi game implosion kepada 3 orang. Sangat-sangat baik. And another time lihat pada mereka akan masuk dan mereka punya damage terlalu tinggi. Wipe out di depan mata mereka, tetapi Hayabusa tak boleh nak securekan wipe out itu. And another time lihat pada Xbox, dia masuk, dia nak meletupkan Virago Armor. Dan sekarang ini mereka bermain-main, mereka tak nak menghabiskan game ini. Lihat pada Pakito, dia juga akan memasuki ke dalam line of dawn, cuba untuk mendapatkan kemenangan untuk tim beliau. Minion dah mati. And right now mereka terpaksa balik sebab nyawa mereka terlalu rendah. And ultimate daripada seorang demi seorang sudah pun ada. Adakah mereka akan masuk
ataupun adakah mereka akan bermain lagi atau mereka akan terjatuh? Leila di sini terlalu kuat, 25 menentang 5, dan inilah dia Hellcat menggunakan Dark Nightfall menutup lampu di Land of Dawn, terus melarikan diri. Jangan pula terluka Ioto ataupun Loto nama beliau sekarang ini. Nyawa mereka dah penuh, dan itulah dia Hayabusa masuk di sini, baru saja tutup lampu, terus kehilangan map. Bye-bye kepada Hellcat, terus dihilangkan daripada Land of Dawn. Dan sekarang ini Conceal telah pun digunakan, Tigreal akan masuk, dan lihat pada beliau, Ogi Shadow Kill telah pun dibuka. Last Insanity akan membakar mereka, meletup, terus mendapatkan satu demi satu kill spree telah pun diberikan mereka. Mereka nak wipe out, mereka tak nak end begitu sahaja, dan hampir-hampir saja mendapatkan wipe out. Mereka tak sihat, mereka nak menang. Leila mendapatkan beberapa hit. I tak tahu I nak kata apa. Game ini macam itu, one sided. Itu je kita boleh cakap. Gameplay yang mantap, 29 ke 6. Kita akan ke custom camp sebab kita tahu apa yang berlaku tadi